Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam pada pelajar-pelajar cikgu, terutamanya kepada speaker kita pada malam ni, Cik Suria Effendi Amiruddin. Orang yang saya sangat hormat ni, kerana latar belakang beliau ni kalau cikgu baca pelajar-pelajar, memang superb lah. Anak muda dan yang banyak-banyak sesi yang antara 1 hingga 10, cikgu rasa ini yang paling menarik lah. Sebab lain pada lain. Yang kedua, dunia yang nak bercakap ni pun dekat dengan cikgu juga selaku seorang usahawan. Dan yang lebih menarik lagi, Cik Suria ni mungkin dia humble lah. Saya kata humble sebab beliau ni seorang hafiz Al-Quran. Itu dia. Untuk makluman Cik Suria, pelajar-pelajar kita ni juga ada daripada pelajar-pelajar hafiz. Hafiz Jeram, Mahat Hafiz Jeram, Mahat Hafiz Kelang, Mahat Hafiz Pitas Gombak, Mahat Hafiz daripada pelajar-pelajar Markas Angkatan Tentera, State ATM. Sekolah Tahfiz State ATM. Yang juga merupakan pelajar-pelajar saya dan juga ramai lagi pelajar-pelajar daripada hafiz-hafiz daripada seluruh negara sebenarnya ni, daripada Kelantan, daripada Kedah dan sebagainya. Sebelum cikgu lanjutkan sesi kita pada malam ni yang bertajuk Kenali Dunia Teknopreneur, iaitu cikgu nak share sikit tentang achievement ataupun sedikit latar belakang penceramah kita. Nama penuh Suria Effendi bin Amiruddin. Achievement yang speaker kita pada malam ni, kalau cikgu boleh baca saya ringkas, merupakan seorang top 10 Selangor Accelerator Program tahun 2021. Baru ni tuan. Cik Suria juga merupakan certified speaker oleh JAIS. Juga merupakan winner kepada Superb Teraju 2019. Innovation Pitch Competition, juara. Juga merupakan Malaysia Representative for APEC Local Innovation Forum pada tahun 2019. Speaker for ASEAN Workshop dan banyak lagi. Good Design Award, dan cikgu nak share juga, beliau juga merupakan Best Leader Award of University Tun Hussein on Malaysia ataupun UTHM Malaysia. Best Student Award of Islamic High School. Ni High School of Hira. Kalau pelajar-pelajar hafiz ni biasalah dengar sekolah Hira ni. Best Student Award of Role Model masa matrik dulu, waktu orientasi week, dan juga merupakan Best Student of Hafiz di sekolah Hira. Jadi pengalaman ataupun latar belakang speaker kita ni cikgu lihat sangat dinamik, bukan sahaja orang kata apa, kalau dalam Islamic review knowledge, berkaitan fiqh, bukan saja orang kata ahli fuqaha, bukan saja hafiz, tetapi merupakan seorang engineer. Kerana cikgu tadi pun ada share tentang teknologi bateri ion lithium ion battery yang dijadikan prototype di motosikal yang sekarang ini menjadi kegilaan remaja kita, iaitu Waisuku ataupun Yamaha Waisuku. Boleh mencapai speed berapa kilometer Cik Suria? Speed dia menggunakan bateri tu 132 km sejam. Bukan calang-calang ni. Dan satu lagi, biasa kalau kita nak start kereta ni guna jumper, tapi kena menggunakan 2 kereta, maknanya kena ambil kereta yang satu lagi untuk jam, tetapi speaker kita atau melalui syarikat beliau ni berjaya mewujudkan satu inovasi dengan menggunakan power bank, boleh jam kereta. Dan banyak lagi sebenarnya produk-produk ataupun innovation yang dihasilkan oleh syarikat Cik Suria kita ini. Namun demikian, perkongsian kita pada malam ni pelajar-pelajar ialah bagaimana untuk membina keyakinan diri. Sebab dunia yang beliau ceburi ni pada saya tak ramai, especially anak-anak muda, berkaitan inovasi dan sebagainya. Tetapi sudah tentu ada satu keyakinan diri, satu momentum yang melonjakkan diri beliau walaupun bersekolah Islamic Review Knowledge atau Islamic School, dan cikgu sendiri pun
berlatar belakang sekolah agama dulu masa sekolah sekolah Arab di Melaka, Mahat Al-Hamadi. Jadi itu cikgu cakap tadi, saya rasa saya seronok tajuk malam ni. Sebab background cikgu seorang pelajar sekolah agama yang 100% bahasa Arab. Kemudian sekarang ini menjadi usahawan, dan Cik Suria pun lebih kurang begitu juga, tapi beliau lagi hebat lah. Cikgu sebagai pendidik saja, tapi beliau hari ini seorang innovation. Okey, kita masa tidak lama, jadi terus saya jemput Cik Suria untuk berkongsi dengan pelajar-pelajar semua tentang apa yang dikatakan kenali dunia technopreneurship ni tadi. Okey, silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. First of all, jazakallahu khairan katsira wa khairul jazak diucapkan kepada Cikgu Azman kita. Terima kasih kerana sudi jemput saya lah buat sedikit perkongsian pada malam ini. Tak lama pun, tinggal lagi beberapa minit lagi, 20 minit lagi. Okay, so InsyaAllah I'll try to make it short. Semoga perkongsian lebih kurang dalam tempoh 20 minit ni akan dapat menarik minat adik-adik lah untuk menceburkan diri dalam bidang sains. Okay, semua nampak slide tak? Nampak slide tak? Okay, very good. Okay. Bila sebut kenali dunia teknopreneur ataupun apa maksud teknopreneur? Teknopreneur ni maksudnya kita tekno usahawan ataupun usahawan dalam bidang teknologi. Itulah dia yang dimaksudkan dengan teknopreneur. Maksudnya usahawan yang membuat bisnes yang berasaskan teknologi. So bisnes ni maksudnya, bisnes macam mana kita nak buat bisnes? Bisnes ni adalah sesuatu bisnes tu hanya akan ada bila ada masalah. Okay? Bila ada masalah, jadi itulah dia perlukan kepada penyelesaian. So bisnes ni sebenarnya wujud bila dia sebagai memberi penyelesaian kepada sesuatu masalah. So bila mana kita menggunakan teknologi untuk menyelesaikan sesuatu masalah, jadi kita ni dikenali sebagai teknopreneur lah. Faham? Itulah bahasa paling mudah yang boleh saya sampaikan. So kalau sekiranya adik-adik minat untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk sains dan teknologi, so adik-adik juga adalah teknopreneur. Saya bahaskan diri saya abang lah sebab kalau saya panggil macam pakcik macam jauh sangat je kan. Kalau saya bagi tu kalau darjah sekolah rendah, saya bahaskanlah diri saya pakcik. Tapi kalau SPM, saya bahaskan diri saya sebagai seorang abang. Right? So sedikit latar belakang, okay, sebab apa nak cerita latar belakang, sebab apa saya difahamkan Cik Azman tadi, ramai dekat sini juga daripada sekolah agama. Sekolah agama, budak Mahat Hafiz. Alright? So rata-rata orang ingat kalau budak sekolah agama dia akhirnya mesti jadi ustaz. Stereotype saja macam tu kan. Tak ada salah jadi ustaz, cuma pada saya sebenarnya kita nak melahirkan engineer yang hafiz, doktor yang hafiz, profesional yang hafiz, usahawan yang hafiz, saintis yang hafiz, inventor yang hafiz. Kita nak ada tokoh-tokoh macam ni kan. So saya abang ni juga nak jadi seorang engineer, seorang inventor yang hafiz. Maksudnya kita berjaya insya-Allah, berjaya dalam dunia, berjaya juga dalam akhirat kan. So adik-adik yang belajar Mahat tu, so kalau minat dalam bidang sains, boleh belajar bidang sains. Cara dia macam mana? Lepas habis SPM, boleh masuk ke kolej matrikulasi. Ni contoh laluan ni jadi laluan yang abang lalu. Dia masuk kolej matrikulasi setahun dekat Melaka, kemudian boleh masuk ke universiti untuk ambil degree. Alright, dulu abang masuk UTHM, Universiti Tun Hussein On Malaysia dekat Johor. Belajar kos elektrik dan elektronik, majoring in robotics and automation. Alright. So masa zaman student lagi abang dah start berniaga. Dulu masa peringkat awal baru nak belajar berniaga. So abang buat set up company abang yang pertama masa student, buat business printing and trading lah. Alright, ni sekadar nak bagi tahu macam mana start mula berniaga. Kalau adik-adik mula berniaga tak tahu nak buat bisnes berkaitan dengan teknologi, tak ada masalah. Start je dengan apa-apa dulu, dapatkan feel dulu. Alright. So abang nak kongsi masa tahun 2007. Kalau adik-adik tahu smartwatch hari ni, you all tahu tak smartwatch? Contoh macam Amazfit ke, yang biasanya orang sekarang pakai bila nak bersenam kan, kita akan set berapa heartbeat, berapa jarak yang orang kita sekarang famous kan. Sebenarnya kalau ada yang tahu, this was my project masa tahun 2007-2008. Okay, so benda ni sebenarnya inilah projek yang abang buat tahun 2007-2008, yang mana abang foresee benda ni akan jadi satu keperluan
di masa depan. Dan sekarang hari ni selepas lebih kurang dalam berapa tahun kalau tengok 28 dalam 12 tahun baru benda ni dikomersialkan sungguh-sungguh lah. Nak bagi tahu kita ni kena, sekalipun kita student, kita kena boleh berfikir ke depan dari segi teknologi, macam apakah yang kita perlukan kan di masa depan. Contoh masalah. Dulu abang adalah seorang pengidap penyakit asma. So bila asma ni sakit, biasanya nurse akan abang selalu masuk hospital. Alright. So bila malam-malam kita susah nak tidur. Bila dah tidur pula nurse akan datang ambil pulse, ambil kejut kita bangun malam-malam, dia akan ambil heartbeat kita. Okay, dia akan pegang tangan dan ambil heartbeat kita. So bila tidur, dah lah nak tidur susah, dah tidur pula kena kejut. Lepas tu bila dah bangun pula nak tidur balik sikit ni susah. Lepas tu kalau berjaya tidur pula kena kejut lagi, nak ambil heartbeat lagi. So memang rasa sangat tak selesa lah. That's how, itu adalah masalah. So daripada situ abang fikirkan bagus kalau ada satu alat, letak je dekat tangan, macam letak je dekat tangan. Dulu zaman dulu tahun 2007-2008 dulu zaman SD card. Abang rasa adik-adik pun mungkin tak kenal SD card apa. Micro SD macam dalam handphone kan, itu micro. Dulu SD card dia besar punya. Dulu zaman SD card, abang dah buat benda tu, dia letak dekat tangan, so that the idea is daripada smartwatch ni adalah macam mana kita nak convertkan daripada analog signal, daripada heartbeat kita convert into digital signal, supaya data tu nanti dia tak payah dia ambil SD card dia, dan dia terus masuk dalam PC, dia terus plot kita punya jadual jantung kita, heartbeat kita pada sekian-sekian macam mana, okey tak okey. So tak payah nak ganggu. So that was my project sebenarnya tahun 2007-2008. Cuma projek tu tak berjaya sebab apa, masa tu SD card masih sangat baru pada tahun masa tu, dan dan kita punya reference pun kurang. Tapi nak bagi tahu, the idea is kita punya idea dah advance 12 tahun ke depan daripada orang lain. Sekarang ni kalau kita tengok smartwatch dah commercialize kan, tapi this was my idea tahun 2007-2008. Okay, kemudian lepas habis belajar, alhamdulillah, sebab abang belajar engineering, so mestilah nak jadi engineer, betul? So jadilah engineer. So lepas jadi engineer, abang buat bisnes, bahasa mudah dia. So ada salah satu produk yang abang buat adalah abang buat power bank yang boleh charge handphone, boleh jump start kereta. Dan abang dapat award kat Japan. Alright. Kemudian sekarang abang buat apa? Abang buat bateri. Buat bateri untuk electric vehicle, untuk electric car. Kalau adik-adik tahu Tesla, bahasa mudah dia abang nak buat bateri untuk Tesla lah. Macam tu. Itu lagi apa abang buat sekarang adalah, kalau adik-adik tahu motor Y-Suku elektrik yang sekarang ni tengah viral, itu abang dengan tim lah yang tengah buat sekarang ni. Dan ultimately abang nak buat apa? Macam Y-Suku ni pakai bateri lagi. Nanti abang nak buat Y-Suku ni, bahasa mudah dia, lepas ni tak payah isi minyak dah, isi air kosong je, dah boleh jalan. Itulah dia inovasi-inovasi yang dalam bidang sains lah. Inilah dunia tekno penuh. So apa nak jadi lepas ni? Maksudnya adik-adik lepas SPM ni nak pergi mana? Adik-adik boleh pergi program matrikulasi. Adik-adik boleh program matrikulasi ni contohnya Kolej Matrikulasi Melaka, Kolej Matrikulasi, ada banyak lah kat seluruh Malaysia. Adik-adik juga boleh pergi ke program asasi. Program asasi ni biasanya di attach dengan universiti, contohnya program asasi Universiti Malaya. Macam tu. Lepas SPM juga adik-adik boleh pergi ke diploma. Kalau rasa tak nak ambil matrikulasi, diploma pun boleh. Cuma diploma ni lama dah sikit, 3 tahun. Kan? Kalau matrikulasi setahun, lepas tu boleh masuk degree 4 tahun. So total 5 tahun. Kalau ada diploma 3 tahun. Masuk degree ada dapat lompat 1 tahun, so jadi 3 tahun lagi. Total 6 tahun. So kalau compare dengan budak matrikulasi, adik-adik rugi setahun lah, ataupun matrikulasi ni lebih jimat setahun. Macam itulah. Adik-adik juga boleh ikut STPM kemudian ambil degree. Kalau siapa yang minat syariah boleh ambil STAM. STAM ni untuk ambil syariah lah, dan ambil degree. Adik-adik juga boleh masuk Kolej Persediaan Keluar Negara kemudian ambil degree. Kalau nak ambil segi kemahiran pun boleh, ataupun nak ambil masuk akademi pun boleh. Akademi contohnya Akademi Laut Malaysia, Alam. Macam my elder brother, my younger brother, abang punya my elder brother dengan my younger brother, dua-dua masuk Akademi Laut kan. Pun boleh juga kan. Itu semua boleh ambil engineering juga. Ni semua laluan-laluan yang kalau nak engineering lah memang boleh pergilah. Alright. Cuma cabaran yang paling besar adalah graduan menganggur. Kalau adik-adik nak tahu, sekarang ni dalam adik-adik belum masuk belajar lagi kan. Untuk sehingga 26 sehingga bulan Julai tahun ni ada 202,400 graduan yang dah menganggur siap-siap dah. Okey. Dan jumlah ni bertambah dari tahun ke tahun. Okey. Kalau macam tengok dalam tahun lepas saja graduan menganggur untuk ijazah degree degree yang kata nak kerja ni 22,400.
Dan untuk diploma 14,800. Nak bagi tahu betapa ramainya graduan menganggur. So adik-adik ingat, adik-adik lepas habis belajar 4 tahun, adik-adik akan menganggur ke akan dapat kerja? Risiko untuk menganggur tu makin tinggi lah. Sebab dalam tempoh 4 tahun jumlahnya akan bertambah, bukan makin berkurang. Okay? Dan ini diburukkan lagi bila mana ada industri revolusi 4.0. Bukanlah diburukkan lagi sebenarnya. Ini bagus untuk pembangunan negara, tapi bagi adik-adik graduan, kalau tak equip diri dengan ada a few skills yang akan kongsikan ni, adik-adik akan menganggur berterusan sampailah ketua. Tak ada sampai ketua. Maksudnya selagi mana you all tak adapt ataupun dengan perubahan semasa, tak berjaya untuk ikut dengan perkembangan semasa, dan you all akan menganggur lah sampai bila-bila. Itulah dia. Okey, apakah di industri revolusi kenapa banyak sangat graduan menganggur ni? Okey, ni graduan, dia tak bagi statistik lagi sebenarnya berapa ramai pula macam COVID ni, because of COVID, berapa ramai pula yang dah bekerja dan diberhentikan kerja, lagilah ramai. So sekarang ni dekat pasaran terlampau ramai sangat orang yang nak bekerja tapi tak dapat kerja. Cuba bayangkan lagi 4 tahun, lagi 5 tahun adik-adik nak graduate nanti, agak-agak berapa persen kebarangkalian untuk adik-adik dapat bekerja? Makin tipis. Sebab tu daripada sekarang adik-adik kena fikir ke arah dunia teknopreneur. Macam mana cara adik nak menyelesaikan satu masalah dengan cara sains dan teknologi. Contohnya macam kita tadi lah. Macam abang buat apa? Jam ni kan. Ni idea pada tahun akhir. So dah mula rancang minda untuk fikir benda-benda ni semua. Okey, kalau bagi adik-adik yang tak tahu lagi, apakah dia industri revolusi 4.0? Dalam bahasa paling mudah. Contoh. Dalam satu kilang kita pakai mesin kan. Bila kita ada mesin, kenapa kilang banyak pakai mesin yang pakai mesin? Sebab kita nak kurangkan tenaga manusia. Labor workers ni kita nak kurangkan. Kita nak pakai mesin sebab apa? Bila ada human punya kerja, dia akan banyak human error. Bila ada human error, kualiti produk akan jadi rendah. Jadi apa yang kilang akan buat? Kilang akan gunakan mesin sebanyak mungkin. Okay? So itu adalah industri 3.0 kita panggil dia. Okay? Dia basically dengan adanya mesin, automatically akan mengurangkan jumlah bilangan manusia. Sekarang ni industri 4.0, dia bukan sekadar mesin tetapi dia saling berhubung antara mesin. Maksudnya dia dah sampai satu peringkat automation. Setiap proses tu instead of diuruskan oleh manusia, proses tu juga diuruskan oleh mesin. Pendek kata dalam bahasa paling mudah, robot sebenarnya yang telah menggantikan tempat-tempat kerja adik-adik. Inilah dia industri revolusi 4.0 sekarang. Bukan 4 tahun akan datang sekarang. So nak bagi tahu ke adik-adik, kalau adik-adik tak belajar sungguh-sungguh, boleh katakan kebarangkalian untuk adik-adik dapat kerja tipis sangat. Okay, so abang nak bagi tips. Apakah dia basic skill yang adik-adik kena kuasai? Ataupun apakah kos-kos kalau adik nak belajar kos ni? Sebab kos ni insya-Allah masa depan insya-Allah cerah lah. Maksudnya ini adalah benda yang diperlukan sekarang dan masa depan. Kalau adik-adik belajar benda ni, insya-Allah mudah dapat kerja lah. Okay, sebab ini adalah bidang Cik Surya, maaf kalau klik button hide tu kot. Mungkin dia ada apa? Oh ya, tak iyalah. Okey, cun. Terima kasih. Okey, ni dia kalau siapa nak buat print screen cepat. So ini adalah bidang-bidang. Sebab apa? Abang nak bagi tahu. Kalau nak belajar kos nanti, cuba cari kos yang related dengan benda ni. Ini adalah kos-kos yang berkaitan dengan industri revolusi 4.0, iaitu pertama big data and analytics, yang kedua cloud computing, ketiga cyber security, keempat adalah horizontal and vertical integration, kelima seterusnya adalah robotic, augmented reality, additive manufacturing, simulation, IoT. Tak apa, tak faham sekarang pun tak apa, ambil je dulu print screen, balik nanti find out apa bendakah kos-kos yang terlibat yang berkaitan dengan benda ni. Kalau sekiranya kos kat universiti tak ada dengan benda ni, belajar sendiri ataupun belajar kat YouTube, belajar kat internet, you all kena equip knowledge dengan benda ni. Sebab apa? This is the future and the future is now. Okay, apakah dia 10 skill yang adik-adik kena kuasai? Okay, so skills tahun 2015 berbeza, skills tahun 2020 berbeza. Alright, nanti skills tahun 2025 akan ada skills yang baru yang adik-adik perlu kuasai. Tapi buat masa sekarang, ini adalah 10 skills yang paling penting yang adik-adik kena kuasai. Bila jadi graduan lah, maksudnya kalau adik nak bekerja, ni adalah skills yang penting. Kalau adik-adik tak kuasai skills ni, kebarangkalian untuk nak bekerja tu sangat tipis lah. Jangan kata nak bekerja dengan orang, jangan kata nak berniaga, jadi teknopreneur ke apa. Nak kerja dengan orang pun mungkin tak dapat kerja. Okay, so nak buat print screen boleh buat print screen. Okay, yang pertama adalah complex problem solving. Okay,
Sebenarnya problem solving kalau abang tengok sekarang ni, graduan sekarang ni pun problem solving pun dah berat. Basic problem solving pun tak selesai. Tapi sekarang ni, zaman sekarang kita memerlukan kepada complex problem solving yang lebih kompleks lagi. So macam mana kita nak asah minda kita untuk belajar menyelesaikan masalah? Cara paling mudah adalah dengan cara hidup berorganisasi. Join persatuan-persatuan dekat universiti. Contohnya macam pembina ke, contohlah apa-apa organisasi-organisasi di luar kelas tu join supaya kat situ kita belajar hidup bermasyarakat, kat situ kita belajar macam mana nak manage dan juga leadership. Yang kedua adalah critical thinking. Tak faham tak apa, ambil je dulu sebab masa pun tinggal beberapa minit je lagi. Ambil je dulu. Tapi inilah skills yang adik-adik perlu kuasai. Critical thinking, creativity, people management, cara nak menguruskan manusia, coordinating with others, macam mana kita nak bekerjasama. And then emotional intelligence. Emotional intelligence ni berkaitan dengan pengurusan emosi. Macam mana kita nak handle bila tak mudah koyak lah bahasa mudah dia. And then judgment and decision making, service orientation, negotiation and cognitive flexibility. These are 10 skills yang adik-adik kena kuasai daripada sekarang. Okay, sebab inilah yang akan adik-adik pakai nanti. Okay, yang terakhir sekali. Ini apa tak sempat nak cerita ni, dah habis masa. Okay, akhir kata. Kalau orang tanya abang, apakah bidang yang nak diceburi? Tadi abang dah cerita bidang, kalau nak bidang teknologi, ambillah bidang tu dan yang related dengan bidang tu. Tapi kalau lah kata bidang lain boleh tak? Jawapannya boleh juga. Okay, bukan kata ambil bidang biasa-biasa, maksudnya selain pada tu tak boleh buat teknologi, boleh. Okay, cuma ni adalah kata-kata abang nak kata, apa pun bidang yang adik-adik nak ceburi ni, buatlah yang terbaik. Belajarlah untuk ilmu dan bukan hanya untuk mendapatkan sekeping kertas bernama ijazah. Jadilah kita pakar dalam bidang kita masing-masing supaya kita boleh menjadi rujukan kepada masyarakat. Sebaik-baik manusia ialah orang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan ini adalah hadis daripada Rasulullah. Rasulullah kata apa? Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh Allah, malaikat serta Allah SWT akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Riwayat hadis, riwayat Muslim. Nak bagi tahu ke adik-adik, sekalipun masa depan tak menjamin adik-adik akan dapat kerja, teruskan belajar sebab apa? Ini adalah jalan menuju syurga, kan? So nak bagi tahu, Allah kata ni, kita belajar ni sebab ilmu, okay? Kita belajar sebab ilmu, sebab apa? Inilah jalan yang kita sangat yakin Allah akan mudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah. Wallahu a'lam. Berasa cukup sampai sekali tu kot. Dah 8.58. Terima kasih banyak. Abang silakan bersilakan pada Cikgu Azman. Silakan tuan. Terima kasih tuan atas perkongsian yang sangat berinformasi dan juga memberi satu anjakan, satu momentum dan juga idea-idea kepada pelajar-pelajar kita, adik-adik kita ni yang bakal mewarisi kepimpinan, mewarisi kekayaan negara, mewarisi apa yang kita lah dibina oleh generasi sekarang. Pelajar-pelajar lah yang akan meneruskan. Kalau hari ini negara telah membina satu platform ataupun satu asas yang kukuh, tetapi untuk menjadi yang kita sebuah negara yang maju, negara yang dihormati di dunia ini, yang akan meneruskan kesinambungan adalah pelajar-pelajar semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Cik Suria tadi adalah satu persediaan, satu orang kata jalan untuk menuju ke arah itu. Kalau cikgu baca data-data berkaitan peluang-peluang pekerjaan ataupun jenis-jenis pekerjaan yang akan pupus dalam masa 5 tahun 10 tahun, sangat cikgu pun sangat merisaukan juga. Kerana dunia pekerjaan yang kekal adalah ataupun yang diterima ataupun yang semakin berkembang tak lain tak bukan adalah berkaitan dengan IT dan semua komponen yang telah dikongsi oleh Cik Suria tadi. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Cik Suria tadi memang tepat. Memang cikgu harap apa jua bidang yang adik-adik bakal tempuhi, yang bakal gagaskan nanti, tak kisahlah sama ada dalam bentuk akademik ataupun akademik plus keagamaan, semuanya akan berasaskan kepada teknologi untuk kita membina masa depan yang baik. Ada soalan ni Cik Suria, mungkin kita boleh respon satu soalan, iaitu boleh silakan. Dia kata medik, cikgu baca dekat chat room ni, medik macam mana bang nak sesuaikan juga ke dengan 4.0? Ini memang
memang sangat-sangat sesuai lah. Cikgu minta Cik Suria respon soalan adik Muhammad Amir ni. Okay, very good. Medik is relevan sebab dia kan bidang sains. Kan? Medik bidang sains. Kalau nak kata industri evolusi 4.0, bila medik macam sekarang ni, lepas ni akan ada mesin-mesin yang akan kontrol. Contohnya kita katalah yang buat operation tu dekat UK, tapi dengan dia boleh kontrol mesin tu daripada UK kontrol dekat Malaysia. Itu contoh macam mana industri revolusi 4.0 lah. Tapi nak bagi tahu, medik masih lagi dalam bidang sains. So masih lagi relevan. Okay. Cuma kalau siapa berminat untuk jadi tekno penuh, find out further berkaitan dengan automation and so on. Dalam bidang-bidang yang abang katakan tadi lah. Itu saja. Terima kasih. Kalau ada soalan lagi silakan tanya. Kalau boleh kita buka lagi soalan. Okey, kalau bidang bakery atau kejap cikgu baca semula. Kalau bidang bakery ataupun food industry. Ada yang minat bakery ni Cik Suria? Boleh je. Sekarang ni dalam bidang bakery contohnya kan, macam mana kita nak relatekan dengan sains dan teknologi kan, contoh macam mana kita nak buat supaya sekarang ni the best yang ada sekarang contoh, kalau nak bagi memastikan makanan tu tahan lama, I'm not sure bentuk bakery yang untuk makanan lah, dia akan buat sistem retort. Itu contohlah penggunaan teknologi semasa. So mungkin kalau ada adik-adik boleh buat satu teknologi yang lagi bagus kan, bakery tu dia tak, contohnya kuih tu dia tahan macam kek ke makanan tu dia tahan lama tanpa ada dengan menggunakan satu alat tu, so jangka hayat dia lebih lama ataupun dia akan sentiasa nampak fresh, dia tak basi, tak berkulat. Contoh. Kalau adik-adik boleh buat satu invention baru, so cuba fikirlah kat arah situ, apa-apa saja inovasi kan. Bila ada masalah, contoh masalah pada bakery cepat, kalau macam bakery contohnya, dia cepat, dia boleh tahan 1 hari je. Lepas tu dia akan expired biasanya kalau makanan lah. Tapi kalau adik-adik boleh bagi solution macam mana cara dengan menggunakan teknologi yang ada, sama ada you all nak buat sama ada mesin ataupun ada additif yang you all tambah pada makanan, membuatkan makanan tu dia sentiasa elok je, fresh je dalam tempoh yang lama, which is very good lah. Itu contoh-contoh lah. Abang bagi satu contoh lah kawan abang, kalau macam kita sekarang ni kan, masalah buah-buahan tempatan, dia kan buah kan bila dah masak lepas tu dia cepat-cepat akan basi, betul tak? Bukan basi, dia akan rosak. So kawan abang ni dia buat apa? Dia buat satu stiker. Stiker ni bila tampal dekat buah tu dia tak busuk-busuk. Jangka hayat buah tu dia panjang. Maksudnya kalau dia dah masak tu, dia tak rosak buah tu. Dia tampal satu stiker je. Itu contoh macam mana kita menggunakan sains dan teknologi pada bidang pertanian contohnya kan. Nak bagi tahu sebenarnya macam-macam benda kita boleh buat kan. Pasal abang cakap dekat kawan abang tu, boleh tak tampal dekat muka? Kalau tampal kat muka kan, tak tua-tua kan. Oh, kalau boleh abang nak supplier kan. Dia kata tak boleh kan. Kena kat skin kan, nanti dia panjang cerita. Tapi nak bagi tahu, usahawan bidang sains dan teknologi kita kena fikir, apakah solusi yang boleh kita bagi untuk dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada lah. Contoh masalah buah-buahan ni, bila buah-buahan banyak yang rosak, itu yang sebab tu buah-buahan jadi mahal. Tapi kalau sekiranya buah-buahan tu elok, maksudnya akan berlaku lambatkan buah-buahan pada tempatan, automatik lah harga buah akan murah. Bila harga buah murah, orang mudahlah nak makan buah. Bila orang mudah makan buah, jadi kesihatan masyarakat akan makin naik. Macam tu lah cerita dia. So kena fikirlah dalam kerangka macam tu. Wallahualam. Faham ke? Ke tak faham? Okey. Saya tertarik tentang pertanian tadi sebab tadi kebetulan ada kawan Cik Suria, kawan dalam bidang dalam Pedasama lah. Dia bila saya kenalkan malam ni saya ada talk dengan seorang innovation kita dan beliau terus berminat untuk nak berkongsi isu yang berlaku di ladang dia di Sabak Benam. Isunya ialah dia menggunakan drone. Okey. Drone yang dia ada ni hanya bertahan bateri dia dalam satu jam atau mungkin tak sampai 20 minit atau 30 minit saja. Jadi bagaimana untuk drone pertanian ni dia sebab berat drone tu 30 kg. Berat bateri yang dia ada ni adalah 3 kg. Berat yang bateri sedia ada ni yang hanya bertahan dalam 20 minit ni 3 kg. Betul. Jadi saya kata tak apa. Boleh matching dengan Cik Suria dan beliau pun memang cari. Dah ada jawapan dia. Dah ada jawapan dah. Dah ada jawapan. Oh okey. Dah tahu dah.
Okey, untuk teknologi drone. Jadi sekarang ada satu teknologi yang kita panggil sebagai H2SS ataupun integration di antara teknologi bateri dan juga teknologi hydrogen fuel cell. Hydrogen fuel cell ni adalah teknologi macam saya bagi tahu tadi, macam mana akhirnya motosikal ni powered by water dia. Maksudnya pakai sekarang ni isi minyak pakai petrol kan. Lepas ni kita nak isi minyak, tak isi minyak, isi air je. Sebenarnya dah ada satu teknologi drone tu pakai air dan dia boleh naik sampai 2 jam. Memang dah ada dah sebenarnya teknologi tu. Okey. Memang dah ada dah teknologi tu. Nanti saya akan meshkan dengan pengusaha ataupun yang terlibat dalam industri. Saya rasa benda ni kalau dijadikan sebagai satu innovation yang mungkin tak dikomersialkan, ramai peladang-peladang kita tak tahu tentang program ini. Saya rasa kita boleh bekerjasama lagi. InsyaAllah Cik Suria. Jadi nampak tak pelajar-pelajar sebenarnya di lapangan di luar sana banyak sebenarnya problem. Macam speaker kita hari ini atau Abang Suria hanya berkongsi tentang 2-3 benda ataupun dalam kajian beliau mungkin sedang menunggu ataupun sedang mengisi teknologi yang akan beliau adapt and adopt di dalam kehidupan semasa. Tetapi di luar sana sebenarnya banyak lagi benda-benda yang menunggu. Siapa lagi yang akan mengisi kekosongan ini? Betul. Adik-adik lah. Jadi ambillah semangat, ambillah panduan yang telah dikongsi oleh Cik Suria kita, dan senario yang berlaku yang dibicarakan hari ini adalah sekarang. Kita belum melihat 5 tahun 10 tahun akan datang. Macam teknologi kereta tanpa petrol yang kita tak terfikir pun, tapi hari ini Tesla telah berjaya dan pencipta dia siapa nama tu? Muda lagi pun, anak muda juga. Apa nama dia? Elon Musk. Dia pun dah jadi one of yang terkaya di dunia, bayangkan. Okey. So terima kasih semua, terutamanya pada penceramah kita Cik Suria dan pelajar-pelajar yang sudi luangkan masa pada malam ni, walaupun minggu ni minggu cuti sekolah, tapi masih bersemangat untuk ikuti siri kita yang ke-10. Dan mungkin last word Cik Suria pada pelajar-pelajar kita yang bakal menuki SPM pada Mac 2022, walaupun mereka menghadapi suatu keadaan yang tak pernah berlaku, kita pun tak dapat bayangkan belajar di rumah dengan PDPR, sedangkan mereka ni nak ambil peperiksaan yang paling mencabar dalam tempoh persekolahan 11 tahun. Kita pun tak terfikir Cik Suria belajar dari rumah, tapi inilah pelajar-pelajar kita, calon-calon SPM 2022. Okey, 10 second Cik Suria, kata-kata semangat pada mereka. Okey, saya just nak cakap all the best dan buat sungguh-sungguh, buat apa pun buat sungguh-sungguh. Lepas dah usaha sungguh-sungguh, doa ke Allah Ta'ala, semoga Allah bagi yang terbaik. Okey. Dan paling penting sekali saya nak pesan satu lagi last. Bagi siapa yang belajar sekolah agama, jangan letak diri kita seolah-olah macam sekolah agama je, dia mesti berakhir dengan sekadar ustaz semata. Kita boleh jadi ustaz, tapi dalam masa kita juga boleh jadi seorang engineer, seorang doktor, seorang inventor dan sebagainya. Kita kena nampak dalam view macam tu. Kita tak nak orang nampak sebab apa? Mentaliti masyarakat masih lagi ada juga yang memandang, alah dia kan ustaz, macam tu, macam dah second class pula. Kita tak nak macam tu. Kita nak seorang tokoh ilmuwan bukan saja perform dalam bidang agama, tapi juga perform dalam bidang sains. Wallahualam. Terima kasih banyak. Okay, mungkin last kita sesi bergambar, kalau ada yang nak onkan kamera. Okay, cikgu screenshot Okay, 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Oh, kejap ada seorang. Okay, sekali 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cik Suria, all the best. Kita doakan Cik Suria dan tim dia serta ramai lagi orang kata anak-anak bimbingan beliau ataupun protege-protege yang bakal beliau bimbing berjaya. InsyaAllah. Amin. Wallahualam. Kita jumpa lagi untuk siri akan datang. InsyaAllah siri akan datang pelajar-pelajar bertajuk tentang ahli farmasi ataupun dunia perubatan. InsyaAllah cikgu sedang dapatkan penceramah untuk bercakap tentang dunia perubatan pula insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you cikgu. Okay, next is the